Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Dekat sini saya ingin berkongsikan aktiviti yang saya jalankan di dalam kelas saya, iaitu saya menggunakan peta I-Think untuk meningkatkan kemahiran menulis murid prasekolah saya yang berumur 5 tahun. Okay. Saya ambil dekat sini, saya fokuskan kepada dua, iaitu kemahiran membaca dan menulis. Selepas daripada MCO hari itu bulan 7, saya dapati murid saya separuh daripada kelas sudah boleh mengeja perkataan dari kad perkataan yang kita tunjukkan, tapi mereka tidak boleh lagi menulis perkataan yang dieja tu. Okay, boleh next. Jadi saya buat latihan ejaan setiap hari selama 10 minit sebagai rutin pagi, yang mana guru sebut perkataan, murid kemudian menulis. Tapi saya dapati murid tidak boleh menulis perkataan kerana mereka suka untuk ingat gabungan huruf pertama. Jadi saya dapati bila dah berlaku sedemikian, saya rasa murid saya perlu lebih kemahiran untuk mengeja dan menulis. Tapi saya tidak buat dalam bentuk senarai. Saya fikir untuk buat dalam bentuk peta I-Think kerana dia lebih menarik sebab dia ada bentuk grafik atau gambar. Dari segi sini saya gambarkan sebagai peta I-Think tu berbentuk bulatan, ada anak panah, ada segi empat dan membolehkan murid menulis dengan gaya yang lebih menarik, dan murid bersedia di mana saya beri pilihan kepada murid untuk menulis dalam bentuk peta I-Think pilihan mereka. Kalau untuk latihan ejaan ni, saya beri pilihan untuk menulis dalam bentuk circle map ataupun bubble map. Kaedah pelaksanaan saya, seterusnya saya perkenalkan peta yang mudah dahulu. Saya kenalkan bubble map sebab saya pilih bubble map ni. Kalau kita tengok dia punya bentuk dia tu lebih teratur dan murid akan boleh menulis dalam bulatan tu dan lebih mudah bagi murid pra lah. Kemudian saya gunakan juga sebagai bahan batu mengajar di mana semua kad perkataan saya letakkan dalam bentuk bubble map. Saya juga sediakan lembaran kerja bentuk bubble map tersebut untuk murid biasa. Saya guna kerap dan konsisten sehinggalah murid memahami peta tersebut. Baru saya perkenalkan peta yang baru. Peta kedua yang saya perkenalkan tu circle map. Bila saya perkenalkan circle map, murid dah boleh menulis dengan cantik dalam circle map sebab dia dah biasa menulis bahagian atas, bawah, kiri dan kanan. Dalam masa 1 bulan, murid telah kuasai hampir 3 ke 4 peta, mana bubble map, circle map, tree map ataupun dan double bubble map. Okay. Keberkesanan dia boleh tengok pada seterusnya. Murid yang dah kuasai kemahiran mengeja, dia dah boleh tulis dengan lebih baik dan bila dia boleh eja dengan lancar. Kalau untuk kumpulan yang kedua yang belum menguasai kemahiran mengeja, dia lebih ingat perkataan tu bila kita buat tiap hari latihan mengeja. Yang ketiga, yang belum menguasai kemahiran mengeja tak boleh menulis lagi, dia dapat menyalin dengan cantik bila kita letakkan kad perkataan tu dekat carta ataupun sudut dalam kelas. Dan seterusnya, murid yang tiada pendedahan pada alat kemahiran berfikir ni, murid 5 tahun ni dah boleh kenal dan tahu kegunaan peta itu. Kalau dekat bawah tu saya letakkan hasil kerja murid saya. Boleh kita tengok perbezaan dari segi cara melukis peta dan kemudian cara menulis. Lebih jelas, nampak dalam satu baris. Seterusnya saya tunjukkan saya ada buat lembaran kerja dalam bentuk double bubble map yang mana murid menulis ciri-ciri. Saya letakkan juga pilihan sama ada murid boleh guna double bubble map ataupun gambar Raja Van kat situ. Kalau ikut dari segi prasekolah, kita rasa macam peta I-Think ni terhad untuk digunakan. Tapi kalau saya bagi contoh kat sini untuk tema haiwan,
lebih dari satu peta IT yang kita boleh guna. Contohnya kalau kita minta murid tu senaraikan nama-nama haiwan, dia boleh senaraikan dalam bentuk circle map. Kemudian kita nak ciri-ciri haiwan tu, dia boleh letak dalam bubble map. Bandingkan antara dua haiwan, boleh guna double bubble map. Kemudian kita daripada haiwan tu asingkan ikut jenis dia. Dah boleh guna tree map kan. Lepas tu kalau nak buat kitaran hidup haiwan ke, boleh guna flow map. Jadi saya rasakan penggunaan peta IT ni saya akan teruskan untuk latihan kemahiran mengeja, dan mungkin saya akan tambah baik dari segi murid boleh menulis idea menggunakan kemahiran berfikir mereka lah. Itu saja perkongsian saya. Okey, terima kasih Cikgu. Ini adalah satu inspirasi kepada kita semua ya. Kerana biasa kalau murid-murid di sekolah menengah pun cikgu-cikgu kata murid ni tak berapa pandai menggunakan peta I-Think. Tetapi di sini kita boleh lihat murid-murid dari prasekolah pun boleh pandai menggunakan semua beberapa jenis peta I-Think ya. Yang saya suka adalah mereka siap boleh tulis perkataan dekat sana, flow map. Jadi mereka faham juga yang ini adalah satu daripada peta I-Think. Jadi cikgu, apakah yang cikgu akan kata peta I-Think yang seterusnya yang mungkin cikgu akan memperkenalkan kepada anak murid cikgu? Saya rasa kalau sehingga ke peringkat flow map tu dah paling tinggi untuk 5 tahun. Mungkin saya akan tambah tema yang susah. Untuk tahun ni masih kekalkan ke 5 ke 6 jenis peta ni dahulu. Dan mungkin memberi mereka pilihan ya cikgu? Ya. Ya, okey. Terima kasih cikgu.